adalah berkaitan perkara yang mana viral berlaku dalam masyarakat kita sekarang, iaitu perkara yang mana berlaku di laman sosial, iaitu di TikTok, Instagram dan lain-lain aplikasi. Benda ni kalau orang mana anak muda ada TikTok tahu, iaitu hukum jualan cedok-cedok. Mungkin tak pernah dengar. Tak apa, kita explain apa itu hukum jualan ataupun jualan cedok-cedok ni macam mana. Jualan cedok-cedok ni situasi dia seperti mana? Ada seorang peniaga, dia berniaga, dia buat live. Kemudian orang yang menonton live tersebut, dia bayarlah RM30 ke RM50. Kalau dia bayar RM30, dia dapat 3 cedokan. Cedokan pertama ataupun ada balang di depan tersebut, orang yang buat live tu dia akan cedok dengan balang ke apa ke. Cedokan pertama, apa yang tersangkut kat situ, maka dapat kepada orang bayar tadi. Kalau dia bayar RM50, mungkin dapat 3 cedokan. Maksudnya nasib lah apa yang sangkut. Ini yang viral dalam laman sosial. Maka ini menimbulkan kemusykilan dalam kalangan masyarakat. Bolehkah muamalah seperti ini dilakukan? Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Profesor Madya, Profesor Dato' Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri untuk menjawab persoalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara pengerusi, mungkin tuan-tuan kenal ni Ustaz Amir Farhan. Dulu dia aktif di belah Penang. Sekarang ni dia dah mai ke Perlis sebagai salah seorang anggota di dalam mubaligh Jabatan Mufti. Yang saya kasihi timbalan saya, Al-Fadhil Ustaz Tajul Urus. Ustaz Tajul ni orang Kelantan, tapi dah banyak lama dah, beberapa bulan dah duduk Perlis ni. InsyaAllah jadi orang Perlis ha. Saya suruh dia beli tanah tahun ni lah. Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga kaki tangan Jabatan Mufti. Hari ini saya suruh Jabatan Mufti kaki tangan ni mai sebagai support tempat ni lah. Saya tahu nak buat program di Tok Bandak ni tak mudah. Nak sampai pun payah. Pengalaman kita kalau Tok Bandak ni nak buat dia pun kata cari tak jumpa lah, takut terjun bendang lah. Jadi kita tahu. So saya kata Tok Bandak kena mai. Kan, hak tempat lain pun kena mai juga. Pasal Tok Bandak ni nak sampai dia dalam macam perjalanan dunia ni lah. Mula-mula dia susah dulu, barulah dia jumpa masjid di tengah-tengah ni. Jadi kita pernah buat program di sini. So tuan-tuan tengok ramai tokoh-tokoh ni, ustaz-ustaz ni ada di sini daripada Jabatan Mufti. Sebagai tanda program ni, program Jabatan Mufti, tuan-tuan bolehlah nak tanya mereka agak, nak bersoal jawab sampingan dengan mereka ke, ataupun nak tanya apa program yang dibuat oleh jabatan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya jawab soalan ni. Sebelum saya nak jawab soalan ni, saya nak jelas dulu tentang jual beli ni dalam agama. Kita tahu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Jual beli dihalalkan dalam agama. Cumanya ada disiplin, ada peraturan-peraturan ataupun ada prinsip-prinsip yang tak boleh dilanggar. Antaranya tadi riba. Antaranya tadi perjudian ataupun bohong, jual beli yang tipu. Tapi antara perkara penting yang dilarang, yang tak dibenarkan dalam jual beli ini, satu bab dinamakan dengan gharar. Gharar ni maksudnya kita tak tahu, tak apa jelas apa yang kita beli tu. Ada benda yang kita tak clear dalam benda yang kita beli tu. Kan? Dia panggil lack of clarity. Benda-benda ada benda kita tak jelas. Apa yang kita, mungkin kita jelas harga tapi kita tak jelas barang. Mungkin kita jelas barang, kita tak jelas harga. Mungkin kita tak jelas bila benda tu nak sampai dan seumpamanya lagi. Apabila ada gharar, ada benda yang tak jelas ni,
yang boleh menyebabkan ada pihak akan terinaya, maka agama melarang jual beli yang seperti ini. Ini kita kena tahu dulu. Sebab itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada bai'il hasa. Bai'il hasa dulu ni berbagai tafsiran para fuqaha tentang maksud bai'il hasa. Antaranya dia ambil batu, dia baling. Hak mana yang kena batu tu, hak tu beli. Macam kita duk membaling kan? Kan? Yang yang tembok-tembok dah kan? Hak mana yang kena, hak itulah yang kita beli. Ni bukan cerita baru ni. Ni cerita zaman Nabi dah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi larang bai'ul hasa. Dan Nabi larang bai'ul gharar. Bai'ul gharar maksudnya beli benda yang tak pasti. Tak pasti. Tak pasti tu macam macam saya kata tadi, tak pasti harga, tak pasti barang. Dalam Sahih Al-Bukhari secara sanad, secara sanad Bukhari, dia tak ada hadis tentang bai'ul gharar ni, larangan bai'ul gharar. Tapi dia ada tajuk Bukhari letak tentang bai'ul gharar wal habalatil habalah. Bai'ul gharar dan habalatil habalah. Habalil habalah ialah itu ada hadis dalam Bukhari. Bukhari ni dia ada dua cara. Ni untuk orang yang mutakhassis lah. Orang yang special ambil khusus dalam bidang ni. Bukhari kadang-kadang ada benda yang tidak ada dalam hadis secara sanad, tetapi ada matan itu secara tajuk. Yang ni dia panggil tarajimul Bukhari, terjemah Bukhari. Terjemah tu tajuk-tajuk dia. Kadang-kadang ada hadis dia bawa sebagai tajuk yang mana tak ada sanad penuh. Ada rawi a'la je, rawi yang atas ya. Ani bin Umar umpamanya, tapi tak ada sanad Bukhari. Yang ni dia panggil mu'allaq. Hadis mu'allaq dalam Bukhari. Hadis Bukhari ialah hadis yang full dengan sanad dia. Hadis bai'ul gharar tak ada, tapi Bukhari buat tajuk. Hadis ini sahih, cuma tak ada dalam Bukhari je, bukan tak sahih. Tapi dia tambah satu lagi, habalatil habalah. Habalal habalah. Habalil habalah ialah Nabi larang, nahan Nabi an habalil habalah. Habalil habalah ni hubla ni perempuan. Mar'atul hubla. Hubla ni apa? Mengandung. Arab ni dia dulu dia ada satu jual beli, iaitu dia jual anak unta yang dalam perut mak dia tu. Tak keluar lagi anak unta tu, dia jual dah. Bila dia jual, boleh jadi masa keluar ni elok, boleh jadi tak elok, boleh jadi cacat. Nabi SAW larang. Bukhari tak letak hadis larangan gharar, tapi dia letak hadis tu bagi menunjukkan yang tu termasuk di dalam gharar. Gharar maksudnya dalam ketidakpastian tadi, benda yang tak pasti yang dilarang oleh syarak. Ada hadis dalam Bukhari yang jual beli zaman dulu yang Nabi larang, iaitu dia panggil al-mulamasah wal munabadzah. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mulabasah wal munabadzah. Nabi larang daripada mulabasah dan munabadzah. Mulabasah ni ialah zaman dulu dia jual, khususnya dulu tak ada macam apa ustaz kita kata ni apa, main dalam TikTok semua ni kan. Dia ada apa? Kain lah, benda ringan. Kain mana yang dia baling, siapa sambut kain tu, dia kena beli kain tu. Dia baling kain tu kat kita, kita tangkap kain tu, kita beli baju atau kain berkenaan. Walaupun kita tak tahu lagi kain tu elok ke tak elok ke, luas ke sempit ke, tapi once you touch it, you have to buy it. Kalau dapat sentuh, kena beli.
Ini Nabi SAW larang. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Pasal gharar tadi. Pasal kita beli benda yang kita tak pasti. Kita tak mau, tiba-tiba kita dapat yang tu. Kita nak macam ni, tiba-tiba kita memang kita nak beli kain, tapi tiba kita nak beli mungkin kain merah, dapat kain biru. Tapi terpaksa beli juga dah, sentuh. Nabi SAW larang. Jadi tuan-tuan tahu, semua jual beli yang mana kita pembeli tak tahu secara pasti benda yang kita beli, dia adalah dilarang ataupun haram. Sebelum saya nak jawab yang ni, saya nak sebut yang tu dulu. Cumanya para ulama, Al-Imam Nawawi bila dia syarah Sahih Muslim, dia sebut tentang, dia panggil al-ghararu al-yasir, al-ghararu al-haqir. Tu istilah Imam Nawawi. Tapi dalam fuqaha biasanya dia panggil al-ghararu al-yasir. Gharar, ketidakpastian yang sikit, yang ni ma'fu anhu, yang dimaafkan. Contoh macam mana? Klasik punya contoh zaman dulu. Zaman dulu punya contoh. Saya buat zaman baru. Zaman dulu dia kata contohnya macam kita beli, katalah kita beli gandum. Kita beli buah-buah yang banyak dalam satu gandum ataupun berah. Kata berah ni standard A. Betul lah tengok berah. Tapi mungkin tak dalam beribu biji tu adalah berah yang petah. Ada? Mungkin tak? Mungkin. Mungkinlah juga ada yang hitam setengah. Mungkin tak? Benda macam tu sukarlah nak dielak. Gharar yang ketidakpastian yang begitu yasir, sedikit, dimaafkan. Dia orang ada buat juga contoh yang lebih luas daripada itu, iaitulah zaman dulu dia panggil hamamat. Hamamat ni ataupun bilik mandi awam. Dulu bilik mandi, tuan-tuan pergi kat Turki tu tengoklah, orang Turki khususnya bilik mandi depa canggih-canggih. Ada bilik mandi awam ni kena bayar. Kita bayar untuk masuk. Lah ni kita tandas awam lah kan. Tapi bila kita bayar, sama tak kadar kita guna air? Mungkin pengerusi guna air kurang daripada saya guna air banyak lagi. Tapi bayar satu harga, kadar guna air tak sama. Yang ni dalam kitab klasik dulu dia maafkan. Lah ni tak tahulah sebab lah ni boleh tukar air kan. Sebab dia kata yang tu susah lah. Siapa nak pindah boleh duduk mandi? Berapa cebok dia ni mandi? So dia bagi satu harga. Dia kata, tuan, saya tadi bayar RM2 tapi saya mandi 2 cebok tak bayar kata. Hang siapa suruh mandi 2 cebok? Kan? Yang tu dia kata gharar yang yasir. Saya buat contoh lain lah tuan-tuan, nak bagi mudah. Kat zaman, bukan zaman dulu, zaman lah juga. Orang jual rambutan, jual 100 biji, luang semua elok kan. Tiba-tiba balik kupas-kupas yang sebiji tu ada hitam. Mungkin tak? Mungkin tak tuan-tuan? Adakah penjual berdosa? Tak. Adakah kita confirm 100% elok? Tak boleh confirm. Tapi susahlah benda macam tu. Gharar ni yasir, sikit. Zahirnya dia akan elok lah. Sama lah macam beli durian. Kita tengok semua elok dah dalam. Kan? Sebiji lah durian tu. Tapi kita nak confirm ada berapa ulas dalam tu payah. Dia tak? Dia timbang macam tu. Buka-buka. Allah, 4 ulas lah. RM20 aku kena. Seulas RM5 je tak? Tu tak kira lagi. Saya pernah beli kena RM40. Ada 5 ulas lah. Tu dia. Seulas apa? Kat RM10 tu. Kan? Yang ni benda susah lah. Tapi hakikatnya durian tu kita dah terima lah. Durian kita beli. Kan? Okey. Tuan-tuan tutup pintu tu juga. Sekejap mereka gigit. Nyamuk gigit kat belakang. Bila tuan-tuan tahu hal yang macam ni, cedok-cedok ni
Kalau kita cedok, kita bayar RM10, kita harap dapat yang lain, dapat yang lain. Gharar, larang. Kita duk ingat untung, rupanya rugi. Yang ni diharamkan. Pasal kita tak pasti apa yang kita dapat. Cumanya kalau dia buat macam ni, benda ni 10 biji RM10. Tapi saya cedok, kalau korang 10 biji saya tambah, kalau lebih dapat kat pembeli. Yang tu tak apa, sebab kita tak rugi. Hak tu hadiah dia lah, hak lebih. Pasal kita confirm dah, kita nak beli yang 10 tu dapat. Hak tambah tu bukan harga dia, hak tambah tu apa? Tambahan dari pihak penjual. Macam kita beli rambutan 100 biji, dulu orang jual biji lah timbang kan. 100 biji rambutan kata RM5. Kita beli RM5, dia ambil lagi 10 biji, dia bagi tanah tambah. Hak tambah tu hak dia. Tapi kalau dia kata hang cekak sekali rambutan ni, yang mana naik RM10, korang nasib hang lebih, hang untung. Tak boleh. Jadi macam judi. Jadi macam pertaruhan. Sebab tu di dalam fatwa kita haramkan tu yang mesin hak budak-budak duk pergi main tarik anak patung tu. Angkat-angkat jatuh, tak dapat apa. Judi ya. Kan? Nak ambil hak lain, dapat yang lain, tersangkut yang lain. Artinya tidak berlaku taradin, berlaku redha meredai antara satu sama lain di dalam jual beli. Kerana agama dia buat hukum hakam ni, dia tak mau orang bermusuh kerana jual beli. Kita dendam, Allah aku kena tadi. Sebab tu gharar ni kadang-kadang nak kena penipuan ni, ghish, kadang-kadang penipuan selain ghish, kadang-kadang dia tunjuk di dalam buku menu tu udang besar. Kita pun tengok, Masya Allah, sedap tu order udang tu. Mai tu dia besar ni lah. Tipu masuk dalam penipuan. Dia berdosa kena menipu. Melainkan dia tulis itu gambar hanyalah hiasan, tidak ada kena-mengena dengan jualan yang sebenar. Tak apa lah, dia habang siap-siap. Tapi kalau dia tulis kecil sampai orang tak nampak, tuan-tuan pergi kat sebahagian tempat di KLIA pun ada, tengok gambar hebat, main-main tak hebat. Ini pun nak kena jaga-jaga. Wallahu ta'ala.